Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk graduate attribute kali ini kita akan membicarakan sedikit berkenaan dengan global citizenship skill. Di sini diharapkan pelajar-pelajar dapat melihat isu-isu yang berlaku di sekeliling kita, bukan sahaja yang berlaku di dalam negara tetapi yang berlaku di seluruh dunia, di negara-negara yang lain, dan apakah hubungan mereka dengan kita dan bagaimana kesan perkara-perkara tersebut dan sebagainya. Selepas daripada kuliah ini, kita mengharapkan para pelajar UTM enable to be aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen. Respect and values diversity, have an understanding on how the world works, participates in and contributes to the community locally and globally so as to make the world a more equitable and sustainable place. Take responsibility for their actions. So, saya rasa perkara ini jelas. Cuma yang saya ingin katakan di sini ialah kita perlu faham bahawa dunia sekarang, dengan dunia moden sekarang, kita kata dunia terdiri daripada pelbagai negara, terdiri daripada pelbagai bangsa, terdiri daripada pelbagai pertuturan bahasa dan sebagainya, dan dalam masa yang sama juga mempunyai pelbagai budaya dan pelbagai tahap kehidupan. Ada yang kita katakan relatively mungkin lebih kurang, bukan miskin, maknanya yang agak kurang daripada kehidupan kita. Ada mereka yang kita kata relatively mungkin lebih daripada kehidupan kita. Tetapi percayalah, setiap yang diciptakan Tuhan sebenarnya mempunyai kelebihan tersendiri, dan kita selaku salah seorang yang mendiami bumi ini, mengapa tidak kita respect each other, hormat antara satu sama lain, memahami tentang kehidupan mereka dengan harapan mereka juga akan memahami tentang kehidupan kita. What are global citizen skills? Asking questions and developing critical thinking skills, equipping young people with the knowledge, skill, and values to participate, acknowledging the complexity of global issues, revealing the global as part of everyday life, understanding how we relate to the environment and each other as human beings. Jadi apa yang dikatakan global citizen skill ni ialah global memang memandang lebih kepada tentang apa yang berlaku secara keseluruhannya ataupun permasalahan bersama. Mungkin sesetengah pelajar memikirkan ia mungkin masalah antara dua negara yang besar, perang perdagangan, trade war antara US dan China. Tak, sebenarnya tidak. Ia berlaku di sekeliling kita dan kita boleh kategorikan sebagai global citizen. Contohnya berkenaan dengan environmental. Yang paling mudah kita melihat, ada orang yang mungkin pada dia pembersih. Dia suka kereta dia bersih, dia suka basuh kereta dan sebagainya. Tetapi apa yang dia buat, dia akan buang semua sampah daripada dalam keretanya keluar. Sebelum masuk kereta, dia hisap rokok, dia buang puntung rokok di luar. Dia menggunakan tisu untuk mengesat mulut, mengesat tangan dan sebagainya, tetapi membuang tisu itu di luar kereta. Dia adalah satu masalah global. Kerana si pemandu tadi lupa bahawa sebenarnya dia berkongsi jalan raya tersebut, dia berkongsi taman tersebut dengan orang lain. Itu adalah masalah global sebenarnya. Kerana sekiranya berlaku kemusnahan alam, dia akan memberi kesan kepada perkara yang lain. Mungkin memberi kesan kepada kualiti udara yang dihirup oleh puluhan ribu rakyat Malaysia. Dan mungkin sekaligus kalau sesuatu kerosakan itu besar, boleh merosakkan ozon layer yang boleh merosakkan ekonomi ataupun pertanian negara-negara jiran atau sebagainya. Dia satu masalah global sebenarnya, walaupun kita lihat dia hanya membuang tisu di luar kereta. Begitu juga dengan masalah kita lihat ada kereta yang membawa laju di lorong kecemasan di highway.
Mereka sepatutnya harus berfikir semua orang ingin sampai ke rumah dengan cepat, bukan dia seorang sahaja. Dan apa akan berlaku sekiranya ada ambulan atau sebagainya yang memerlukan lorong kecemasan tersebut terhalang dengan kereta mereka. Cuba yang sakit ataupun yang sedang emergency tersebut adalah keluarga mereka. Adakah mereka masih lagi mengatakan bahawa inilah balasan kerana dia pernah duduk di emergency lane? So, jadi fikir-fikirkanlah perkara ini walaupun ia berlaku di sekitar kita di Malaysia, tetapi kemungkinan permasalahan itu adalah permasalahan global. Jadi yang kita ingin melihat apakah global citizenship daripada konteks 21st century. We are linked to others on every continent. Maknanya kita berhubung dengan setiap penduduk dalam setiap benua. Contohnya, kita kata kita berhubung secara socially dengan menggunakan telecommunication. We link culturally through movement of people, economically through trade, environmentally through sharing one planet, politically through international system of regulation. So, saya rasa yang ini pelajar-pelajar dapat memahami. Secara sosial, kita boleh berhubung dengan WhatsApp dan sebagainya. Saya masih lagi berhubung dengan rakan-rakan di Jepun dan sebagainya dengan menggunakan WhatsApp. Kita boleh dapat video yang dibuat di Argentina contohnya. Mungkin kita boleh lihat video tersebut di sini. Dengan YouTube, kita boleh melihat gelagat manusia satu dunia. Secara cultural, kita dah mula nampak bahawa ramai pelancong datang ke Malaysia dan kita boleh melihat culture mereka. Yang paling mudah, kita akan dapati bahawa ada setengah negara yang makan dengan tangan, ada setengah negara yang makan dengan sudu dan garfu, ada sesebuah negara yang makan dengan chopstick dan sebagainya. Dan secara ekonomi kita berhubung melalui dengan perdagangan. Contohnya yang paling mudah, kita menanam kelapa sawit kita banyak dibeli oleh China. Kita menghasilkan biji timah, banyak dibeli oleh British. Kita menghasilkan getah, banyak dibeli oleh Amerika dan sebagainya. Dan malah yang sama juga, kita membeli barang daripada mereka. Contohnya yang mudah, kita kata gula. Gula diperbuat daripada tebu. Kita tidak menanam tebu, tapi kadar kencing manis di Malaysia antara yang tertinggi. Kita mendapat sakit kerana kita mengimport gula yang banyak. Gula adalah tanaman utama, salah satunya mungkin jika saya tidak silap adalah di Filipina ataupun di Brazil. Kita secara ekonominya berhubung antara satu sama lain. Environmental, yang ini kita faham, kita berkongsi di atas sebuah planet yang sama, dan secara politically juga kita akan berhubung dengan pihak yang lain. Oleh itu, melalui kuliah ini, kita mengharapkan agar pelajar, students will be able to demonstrate the capacity for critical reflection based on interdisciplinary perspective, dimension or approach to a global issue. Ini adalah satu exercise, saya rasa pelajar-pelajar boleh buat sendiri ataupun bertanya dengan rakan-rakan, bertanya kepada diri sendiri. Kita hanya mengetahui beberapa negara yang besar, yang gah sahaja, tetapi ketahuilah bahawa dunia mempunyai beratus negara. Tidak sampai 200, kita 180 something, saya pun tak berapa ingat, tak berapa sure. Dan ada negara yang kita tidak pernah dengar, ada negara yang kita common dengar dan sebagainya. Mungkin negara-negara ini kita pernah dengar: Mongolia, Somalia, Yemen, Kazakhstan, Argentina, dan yang paling glamour mungkin United States of America. United States saya rasa glamour. Ramai yang tahu Hollywood dan selalunya, Captain America dan sebagainya. Argentina mungkin glamour, pernah popular kerana mungkin pandai bermain bola sepak, menang World Cup dan sebagainya. Kazakhstan, Mongolia dan sebagainya, mungkin satu dua isu pernah didengar, Somalia, Yemen dan sebagainya. Oleh itu ketahuilah, pada saya worth untuk kita cuba belajar mengenali negara-negara di dunia di sini. Dan juga hasil daripada kita membelajar identiti sebuah negara, kita mula mengenali beberapa simbol yang dikaitkan dengan negara tersebut. Saya rasa saya tidak perlu huraikan perkara ini. Ada perkara yang kita kata telah biasa kita dengar. Dan saya mendapat
cerita. Tidak pastilah perkara ini betul atau tidak, tetapi mungkin mempunyai pengajaran yang boleh kita ambil. Salah satu reason ataupun salah satu sebab mengapa satu ketika dulu Tun Dr. Mahathir ingin mendirikan Twin Tower, kerana dahulu Malaysia, Kuala Lumpur ataupun Malaysia tidak ada simbol, tidak ada sesuatu yang boleh kita gahkan sebagai simbol Malaysia. Dari dulu kita kenal Amerika sebagai negara Uncle Sam dan sebagainya. Kita kenal Paris dengan Eiffel Tower, kita kenal Itali dengan Pisa Tower dan sebagainya. Tetapi Kuala Lumpur pada ketika itu tidak ada apa-apa yang boleh kita simbolkan dalam bentuk black and white seperti ini. Tetapi sekarang kita ada beberapa perkara yang boleh kita simbolkan. Contohnya kita boleh letak Twin Tower, Petronas Twin Tower sebagai simbol Kuala Lumpur. Kita boleh letak KL Tower sebagai simbol Kuala Lumpur dan sebagainya. Satu idea sebenarnya untuk globalization bagi sesebuah negara. Dan ini adalah salah satu exercise sebenarnya, tetapi oleh kerana kita melalui pembelajaran online, so kita kata advantage untuk kita mengetahui reka bentuk ataupun geografi sesebuah negara. Ini adalah negara China dan di atas China adalah Rusia. Tetapi ketahuilah bahawa Rusia sebenarnya diiktiraf sebagai Eropah, benua Eropah, walaupun sebahagian besar tanah Rusia berada di dalam benua Asia. Kita tidak mempertikaikan perkara itu. Ini adalah benua Afrika, mempunyai bentuk yang sama dengan India. Kalau kita lihat semenanjung India adalah berbentuk seperti ini. Interculture. In order to actively engage in identifying civic issue, one must have the ability to question culture and how this understanding is presented in communities. Reflect of one's own culture is important so he can reflect on aspect of other cultures. Ini membawa maksud kita dalam masa yang sama juga perlu memahami budaya sesuatu kaum supaya kita dapat menerima perbezaan budaya antara satu sama lain. Characteristic of culture include learn, shared, transgeneration, symbolic, pattern, and adaptive.